Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam Franchise Chat, satu segmen yang berkisarkan mengenai kejayaan usahawan, kisah jatuh bangun, cabaran dan perkongsian tips di dalam perniagaan atau keusahawanan, khususnya di dalam bidang franchise. Hari ini kami bawakan kepada anda orang daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dari bahagian pembangunan franchise untuk berbicara mengenai, kalau boleh kita sentuh sikit mengenai pendaftaran franchise. Boleh? Okey, boleh. Alright, kita bersama dengan Encik Muhammad Nur Zaidi, Mak Nazif, penolong pengarah kanan bahagian pembangunan franchise Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Okey, terima kasih Cik Zaidi kerana hadir ke Franchise Chat. Okey, seperti kita tahu, mungkin ada usahawan yang mungkin keliru nak cari mana satu agensi kan. Kita ada bahagian pembangunan franchise di bawah kementerian kan. Kita ada MFA, kita ada PNS juga. Kesemua ni melibatkan franchise. Tapi kalau mereka nak join usahawan, nak mencuba di dalam bidang perniagaan khususnya franchise ni, ke manakah diorang akan pergi dahulu dan apakah fungsi sebenarnya BPF bahagian pembangunan franchise ni? Okey, terima kasih. Okey, kita kalau untuk franchise ni, bidang franchise ni, kita pihak kementerian ada beberapa badan-badan ataupun agensi kerajaan yang kita bantulah perkembangan industri franchise. Contohnya Kementerian KPDNHCP melalui bahagian pembangunan franchise. Kita daripada segi pendaftaran, pendaftaran daripada segi dasar, pembangunan dan juga pematuhan lah daripada segi kita tengok compliance punya isu. Dan keduanya MFA. MFA ni adalah badan NGO yang mana dia membantu kita untuk orang kata untuk tujuan pengembangan franchise di dalam dan juga luar negara lah. Sebabnya MFA ni adalah satu-satunya badan NGO yang diiktiraf dunia dalam bidang franchise. Manakala bagi PNS pula, dia kita katakan sebagai orang kata pemegang duit lah. Kita bagi dana kepada PNS untuk membantu usahawan-usahawan untuk membuat perniagaan franchise ni. Tapi balik semula kepada kementerian, saya akan ulas lah mengenai pendaftaran. Pendaftaran tu di mana pegawai prosesnya saya lah. Syarikat dia mesti kena berdaftar. Okey, ini ciri-ciri yang boleh didaftarkan. Ya, betul. Okey. Untuk pendaftaran franchisor, iaitu pemilik kepada cap dagang sesuatu perniagaan tu, dia perlulah mendaftar perniagaan dia sebelum dia menawarkan franchise itu kepada franchisee. Ya, betul. Kalau dia tidak menawarkan, tidak berdaftar tapi menawarkan sesuatu perniagaan franchise tu, kita di bawah section 6(2)A dan 6(2)B ada menyatakanlah jenis-jenis kesalahan dan apakah tindakan yang boleh diambil. Antaranya denda daripada RM100,000 sehingga ke RM500,000 untuk kesalahan kedua, dan juga boleh dipenjara sehingga 3 tahun lah. Sebenarnya beratlah kes tu, tapi orang tak nampak tentang tu, kesedaran tu. Tapi lately ni, kebelakangan ni kita tengok sudah mula ada kesedaran, sudah mula ada brand-brand yang besar yang sebelum ni kita tengok tak berdaftar, tapi dia dah mula untuk datang ke kementerian untuk berdaftar secara orang kata ikut perundangan lah. So kalau macam tu bagaimana pula? Dia dah buat, dia dah ada produk tapi dia dah bagi pada franchisee and then baru nak mendaftar. Adakah dia akan dikenakan denda juga? Kalau kan memang kena denda lah, tapi nasib baik tu alhamdulillah bila kita tanya dia belum lagi dia beri kepada franchise. Okey, kalau ada yang kes-kes macam tu memang kena denda. Kalau ada tu memang akan disiasat lah. Kita memang ada pegawai penguasa di kementerian yang akan membuat siasatan lah berdasarkan aduan yang diterima. So pendaftaran ni memang meliputi pemilik jenama atau brand tu sendiri, pemilik brand tu, so franchisee tak perlulah. Perlu juga. Siapa-siapa yang mencubakan diri dalam bidang perniagaan perlu. Franchise mesti berdaftar. Kita ada pendaftaran franchisor asing. Luar, brand luar. Daripada franchisor tempatan.
franchisee kepada franchisor asing. Contoh-contoh yang kita boleh lihat seperti Texas Chicken, Subway, semua tu dia daripada luar lah. Franchisee pun kena berdaftar. So syarat-syarat ni yang kena tu apa lagi yang kira macam syarat untuk mendaftar tu? Okey, syarat mendaftar Okey, first orang kata mesti wajib lah kan, macam syarat wajib kalau jadi franchisor. First, kita kalau kata franchise ni mengenai trademark, cap dagang. Cap dagang tu mestilah dimiliki oleh franchisor tu. Ataupun kalau bukan franchisor tu yang punya, dia orang lain yang daftar cap dagang tu, dia mesti dapatkan surat yang dia dibenarkan untuk menggunakan cap dagang tu. Maknanya dia kena kepilkan bukti lah yang mengatakan dia dah register, dah daftar benda tu dengan MYPO macam MYPO. tu. Kalau daripada luar negara, dia mesti berdaftar di negara asal dan mesti berdaftar di MYPO. Kita takkan benarkanlah untuk cap dagang tu status dia tidak dimiliki oleh franchisor, sebab kita takut nanti bila dah franchisee dah berkembang kat Malaysia, tiba-tiba dia terpaksa menutup perniagaan sebab kena saman oleh pemilik asal cap dagang tu. Alright. Baik, apa ni setakat ni boleh Cik Zaidi huraikan dah berapa banyak sebenarnya? Dah berapa banyak sebenarnya syarikat franchise yang dah mendaftar? Bagi syarikat yang mendaftar ni dah hampir 1,000 pendaftaran. Tapi dah termasuk kita tolak yang mana kita dah buat pemutihan, yang mana kita dah buat pembatalan sebabnya dah ada yang melanggar kita punya akta, yang mana kita dah batalkan pendaftaran dia. Sekarang ni ada dalam 899 pendaftaran yang masih aktif lah. 899 pendaftaran. 899. Yang tu bagi keseluruhan? Keseluruhan, termasuk franchisor asing. Tapi untuk tempatan saja, 575 adalah franchisor tempatan dan 62 adalah franchisee induk ataupun master franchisee. Master franchisee ni kita boleh kata dia adalah brand asing tapi dia diberi hak untuk mengendalikan franchise tu di Malaysia. Contohnya macam Chatime, dijalankan oleh Chatime Malaysia ataupun Will Group, ataupun orang kata apa lagi, seperti KFC. Itulah dia diberi hak untuk satu Malaysia, macam tu. Sektor di dalam franchise tu Okey. dia lebih kepada kita tahu franchise memang lebih kepada F&B. Sektor franchise sekarang ni macam biasalah kita orang Malaysia makan. So memang F&B. F&B memang nombor satu lah. F&B memonopoli Betul. Tapi sekarang ni saya nampak trend yang sihat adalah sekarang ni ada beberapa sektor yang tengah mengejar seperti sektor education, early education. Seperti Global Art, Muzart, My Art. Dan sekarang ni brand-brand kita ni telah diterima banyak negara. Saya tengok memang sekarang ni memang dalam saya punya office tu permohonan memang dah banyak dah early education. Dan saya pun agak membanggakanlah kita punya salah satu jenama seperti Global Art. Dia di luar negara dia dah lebih 400 outlet di luar negara, di 18 negara. So itu antara pengembangan yang sihat lah dalam industri franchise. So kalau macam dia dah ada cawangan atau outlet di luar negara tu, adakah itu adalah masih lagi di bawah tanggungjawab bahagian pengguna franchise atau kena mendaftar di negara tersebut? Okey, bagi pengembangan ke luar negara, itu antara syarikat franchisor tu Malaysia dengan negara terbabit lah. Dia kena ikut perundangan sana. Tapi cumanya dia punya tanggungjawab tu lebih kepada kita ada kewajipan untuk menghantar laporan tahunan kepada kementerian lah untuk kita tengok rekod dia berapa dia punya pengembangan dekat dalam Malaysia dan luar negara. Itu je kita minta. Dan kita mengharap sangatlah semua franchisor untuk bekerjasama sebelum kita betul-betul enforce benda tu. Sebabnya tidak menghantar laporan juga ada satu kesalahan. Di bawah Akta Franchise 1998. Okey, berbalik kepada pendaftaran tadilah. Adakah BPF sendiri ada membuat pemantauan sekiranya contoh macam ada syarikat yang menjalankan perniagaan seakan-akan menggunakan sistem franchise tapi tak mendaftar. Adakah pemantauan yang dibuat untuk mengenal pasti syarikat macam ni? Okey, pemantauan tu
Ini soalan yang baik lah. Memang pemantauan tu ada. Memang ada. Lagi-lagi kena ingat tu. betul. Lagi-lagi sekarang ni bila dah zaman okey, sekarang ni ramai yang buat perniagaan franchise tapi dia tak nak mendaftar. Tak nak mendaftar. Lepas tu dia menggunakan social media untuk jadikan untuk bagi trending, untuk bagi viral dia punya brand. Tapi dia tak tahu dengan kecanggihan teknologi sekarang ni pun banyak orang mengadu pada kita. Aduan bahawa syarikat-syarikat ni tidak berdaftar, jenama-jenama ni tak berdaftar. So apa yang kita buat, kita memang sudah ada beberapa kes yang telah kita buka dan kita telah buat siasatan. Ada juga yang sampai ke mahkamah jugalah. Okey. Dan kita sedang buat profiling dan kita akan menggerakkan dengan segala apa sumber yang kami ada untuk kita akan pergi membuat siasatan terhadap syarikat tu. Dia senang je. Dia bukan bila kita buat siasatan tu, dia kata saya bukan buat business franchise. So kenapa kementerian ambil tindakan? Dia sebab kita berapa dalam akta kita dah terang menunjukkan apa ciri-ciri bisnes tu telah masuk ke dalam franchise. First, dia membenarkan penggunaan trademark. Maknanya kalau oleh contoh, orang lain. Kalau contoh dia punya tu ABC Cafe, orang tu buka ABC Cafe, mesti itu dah dikira sebagai franchise. Keduanya dia mengawal apa orang panggil dia punya lisensi tu ataupun sepatutnya dia kata lisensi tapi sebenarnya dia lebih kepada franchise. Sebabnya dia mengawal. Sepatutnya kalau lisensi dia tidak boleh mengawal macam mana pengendalian bisnes tu. Yalah, betul. Contoh macam barang, dia supply barang-barang macam tu. Betul. Maknanya dia sepatutnya hubungan tu kalau dia kata dia bukan franchise, hubungan dia hanyalah kepada sebagai macam pemborong. Selepas dia dah jual dia punya barangan tu, itu terpulang kepada orang tu untuk jual macam mana. Tapi kalau dah ada unsur kawalan tu, itu dah dikira sebagai franchise. So kalau tindakan tu dia akan dikenakan kepada yang pemberi tu lah. Bukan yang betul. Kalau setakat ni sebabnya kita akan kepada pemberi tu lah sebab pemberi dia yang kena daftar dulu. Macam tu lah. Okey. Mungkinlah ramai yang nak tahu juga. Okey. Apakah kelebihan yelah kenapa perlu mendaftar? Sebab kita tak ambil dana, kita dapat apa-apa pun, kita tak minta apa-apa pun daripada kementerian. Kenapa kita perlu mendaftar? Okey, kenapa kita perlu daftar? Kenapa kita tak ambil ni? So kita punya brand ni adalah brand saya. Saya gunakan duit saya. Betul. Untuk bagi loan kepada franchisee. Contoh je lah. Betul. Satu, kenapa okeylah yang pasal dana tu semua tu itu mungkin terpulang pada dia punya syarikat lah. Tapi kita malangnya kita ada akta. Maknanya kalau ada akta dah dikira sebagai franchise, dia kena berdaftar. Kalau saya kata dia ada ciri-ciri seperti franchise tu, kita boleh klasifikasikan sebagai franchise, memang kena berdaftar lah. Kemudian bukan apa, kalau berdaftar dengan kita, bila ada akta, kerajaan akan membantu kalau ada apa-apa isu di antara pemberi hak tu dengan yang memegang hak tu kan. Sebagai contoh, kita nak elakkan ada sebarang penipuan dalam bidang tu. Sebabnya contoh kalau sekarang dah pun bila ada akta pun banyak laporan-laporan mengenai penipuan di dalam masih berlaku walaupun ada akta. Tapi bila dapat aduan daripada kononnya franchisee, dia kata franchisor saya tipu dalam perjanjian nak bagi apa-apa sekian tapi dapat yang lain. Servis yang lain. Kemudian bila kami cek pendaftaran, tak ada maklumat, tiada pendaftaran. Maknanya bila ada pendaftaran tu, kita kedua-dua belah pihak tu dia terjaminlah dia punya orang panggil apa, dia punya kebajikan. So tak adalah nak menyalahkan yang franchisee menyalahkan franchisor dan franchisor menyalahkan franchisee. Okey. Boleh ke kalau macam mungkin ada yang nak tahu juga, seorang kita mendaftar lebih daripada satu jenama di BKF? Kalau bagi franchisor yang pemilik perniagaan dia nak buat lebih satu tu hak dia lah sebab tu bisnes boleh dia lah. kan. Okey, tapi bagi untuk franchisee, dia tidak dibenarkan untuk menjalankan perniagaan serupa semasa dalam tempoh perjanjian ataupun 2 tahun
selepas perjanjian tamat. Okey. Benda ni memang kita ini satu kelebihan untuk franchisor lah. Maknanya kalau contoh saya jadi franchisee untuk satu barang ni, saya terminate ataupun saya dah habis expired saya punya perjanjian tu, saya boleh buat dekat pasar malam ke apa ke, saya tiru sebiji. So kita dah atas, memang kita dah siap-siap cakap 2 tahun selepas tidak boleh menjalankan perjanjian serupa. So berbalik pada kata yang nak buat lebih dari satu tu, semasa perjanjian pun sama. Kalau dia dah buat F&B, dia tak boleh nak buka, dia nak ambil satu lagi perniagaan yang dalam bidang F&B yang sama. Contoh kalau restoran dia jual ayam, dia tak boleh ambil franchise lain yang jual ayam juga. Ini untuk franchisee lah. Tapi kalau dia ambil lain-lain sektor, dibenarkan. Lah. Cuma dia tak boleh dia tak boleh macam sektor yang sama. Sektor yang sama sebab kita tak benarkan untuk menjalankan perniagaan serupa lah. Supaya untuk menjaga hak franchisor lah yang dia yelah, supaya tak timbul kekeliruan. So nanti boleh tertukar-tukar pula. Betul kan. Kalau dia ambil yang A dengan B ni dah memang bersaing. Daripada luar negara dia bersaing, lepas tu masuk Malaysia, ada pula franchisee yang buka dua-dua tu kan. So dia punya kerahsiaan tu dia dah tahu dah. Betul. Itu yang amat membimbangkan lah. Franchise dengan licensee ni ada beza? Okey. Dia kalau ikutkan dalam Malaysia ni memang kita membezakan licensee dengan franchise. Sebab kita ada akta, kita dah menetapkan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi tu lah. Saya tak nak komen mengenai licensing sebabnya bukan dalam bidang kami lah di bahagian pengguna franchise. Tapi macam saya cakap, asalkan perniagaan tu mempunyai ciri-ciri franchise, kita anggap tu sebagai franchise. Kalau dia kata dia nak bukan franchise, dia nak buat licensing, pastikan dia tidak ada keempat-empat ciri-ciri tu lah. Yang kebanyakannya dia kata dia tak ada, dia bukan franchise tapi dia kutip royalty. Royalty tu pun dikira sebagai franchise. Lepas tu macam saya cakap dia penggunaan trademark, dia mempunyai kawalan and dia control how to run the business. Dan keempatnya dia ada sistem, dia bersistem. Maknanya dah ada SOP lah. SOP tu sebenarnya relate kepada kawalan putusan tu lah. Dia tentukan SOP ni macam ni, you kena run macam ni. Itu kalau ada keempat-empat ni, itu adalah franchise. Kalau dia tak declare pun, automatik dia sebenarnya adalah franchise. Dia kena juga daftar. Selalunya proses pendaftaran tu berapa lama? Ada ada kos yang dikenakan sebagai kos untuk yuran proses RM50. Okey. Dan apabila lulus RM1,000. Itulah dia punya tu. RM1,050 tu lah. RM1,050. Pendaftaran tu memang sekali je. Sekarang ni, buat masa sekarang ni sekali seumur hidup. Tapi melihat kepada trend sekarang ni, kita bila dah banyak sangat company, kita takut kita dah tak keep track yang daftar ni. Nak dalam mengawal sendiri. Kita dalam perancangan untuk membuat ni lah, menghadkan so ada period dia dalam betul, tapi dalam perbincangan lagi lah. Nanti kalau dah ada, mungkin ada pindaan akta, nanti akan diwar-warkan. Yalah, mungkin daripada situ kita boleh tengok potensi, maknanya dia masih lagi berkembang, masih lagi menjalankan perniagaan. Soalnya berapa kita sebelum ni kita bagi semua hidup sebab kita tetapkan untuk hantar laporan tahunan setiap tahun tu. So itu memang wajib dihantar ke kementerian? Memang wajib. Kalau tak hantar, satu kesalahan. Maknanya franchisor dengan franchisee dua-dua atau franchisor saja? Franchisor saja. Tapi itulah untuk saya nak ingatkan kepada franchisor lah, dalam 900 hampir 900 yang berdaftar, yang hantar laporan tahunan tu dalam 90 saja. Itu yang kenapa sekarang ni betul amat kecil. Itu yang kita akan mewajibkan untuk mungkin ada tempoh-tempoh had untuk dia punya pendaftaran tu lah. Mungkin akan ada renewal dan sebagainya. Baik, okey. Kita tahu banyak PPF sebenarnya membantu dari segi pendaftaran franchisor dan sebagainya, franchisee. Khususnya dalam franchise ni, sebenarnya apakah lagi kira peranan lah untuk mempromosikan atau kita nak tengok macam merancakkan lagi industri franchise di dalam negara ni? Mungkin ada bawa kita punya usahawan tengok ke luar negara ke atau sebagainya. Ada sebarang program yang diadakan khususnya untuk franchise ni di Malaysia. Okey, untuk franchise ni kita ada beberapa program lah dalam dan luar negara. Dalam negara kita akan kita banyaklah buat program-program dalam negara yang mana kita akan promote
kita punya brand franchise untuk kepada siapa-siapa yang berminat lah mendaftar sebagai franchisor ataupun franchisee. Kemudian kita ada juga program di luar negara. Program luar negara ni memang sekarang ni dapat sambutan lah, sebabnya memang di luar negara memang kita punya brand memang diterima baik di beberapa negara. Dan bagi tahun ni kita sudah pergi ke Bangkok, kita sudah pergi ke Jakarta bulan depan, bulan ni ke Shanghai, ke Manila pun kita dah pergi. Memang banyaklah kita punya program ni. Dan di sana kita akan buatlah business matching dan sebagainya untuk pastikan at least kita ada hasil lah. Dan tahun depan kita ada perancangan untuk usahawan-usahawan belia, usahawan-usahawan Bumi Putra untuk kita menggalakkan lagi, merancakkan lagi industri franchise lah. So memang ada program yang dikhususkan khaskan untuk diorang. Betul. Untuk pengetahuan juga kita ada menganjurkan program tahunan yang besar lah, iaitu Franchise International Malaysia. Memang kita akan ada setiap tahun di mana akan ada exhibitor daripada seluruh dunia lah. Seluruh dunia. Untuk berkampung di Kuala Lumpur. Betul. Yang tu memang setiap tahun yang kita tahu Franchise International Malaysia atau persidangan franchise antarabangsa memang diadakan setiap tahun di Malaysia. Okey. Yang terakhir, bagaimanakah Cik Zaidi melihat sebenarnya trend pendaftaran ataupun pelibatan franchisor khususnya yang sendiri Bumi Putra sendiri dalam bidang franchise? Soalan ni memang ramai orang tanya. Saya pun sebenarnya masa mula-mula saya membuat pendaftaran ni, saya tengok trend Bumi Putra ni agak sedikit suram. Dalam 27% dalam rekod kita sehingga 30 Julai 27% saja daripada Bumi Putra yang melibatkan diri dalam bidang franchise ni. Mungkin tiada kesedaran ataupun kurang masih takut-takut. Betul. Mungkin kurang expose kepada perkara-perkara ni. Tapi mulai tahun ni saya tengok dah mula ada beberapa peningkatan yang dah mula berminat tu. Dan kita pun berterima kasihlah kepada PNS sebab membantu kita untuk orang kata kita scouting, kita cari potensial daripada kalangan Bumi Putra ni untuk kita train diorang, kita sediakan diorang dalam masa 3 tahun dan kemudian mendaftarkan sebagai franchisor kan. Cumanya itulah, bagi bakal-bakal franchisor Bumi Putra ni, kalau boleh perkuatkan perancangan tu bukan untuk dalam masa singkat. Kalau boleh perancangan tu dalam masa 5 tahun, 10 tahun dan punya perancangan untuk orang kata pergi lebih jauh lah. Janganlah sekadar saya selesa macam ni kan. Sedikit perkongsian pesanan sebenarnya daripada Cik Zaidi kepada yang bakal-bakal usahawan, khususnya usahawan muda yang nak terjun ke dalam bidang franchise ni. Baik, terima kasih Cik Muhammad Nur Zaidi kerana hadir ke Franchise Chat hari ini. Baik, dengan itu sekian saja Franchise Chat pada hari ini, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.